Saya pernah tidur atas guni, ada orang bagi saya alas tidur. Musim sejuk, saya nangis. Ya Allah sejuk, ya Allah sejuk, ya Allah sejuk, ya Allah sejuk, ya Allah sejuk. Lama nak dapat selimut bang. Ya Allah sejuk, makin sejuk jadi dia. Supaya bila kita tengok orang kat tepi jalan, tengok orang sejuk tidur alas simen, tengok kita nangis. Sebab dulu kita pun sejuk juga, teringat. Sian bang, tengok budak-budak kecil tengah malam, ada sekali 12.30, pusing-pusing bagi makan dah habis dah. Dan orang kata terbuang kan, bulan Ramadan je terbuang. Lepas tu ataupun malam Sabtu Minggu ramai yang bagi. Saya pun pusing, tiba-tiba 12.30 nampak budak-budak ramai-ramai kat bawah jambatan. Saya pun pergi kat dia orang, saya kata adik jom makan. Dia orang makan. Ada budak perempuan 2 orang makan dengan saya, ambil makanan tu. Dia terus buka makanan, dia terus makan. Mak dia kata makanlah kat tepi tu sikit, ada tengah-tengah tu makan. Budak kecil tu nangis, mak lapar mak lapar. Kakak tak ada orang bagi hantar makan kat sini? Tak ada lagi ustaz, tak ada. Anak dia nangis-nangis makan tu, berbuk laju-laju makan bang. Abang nak 2 bang, ambil dia 3 pun tak apa dek. Kan? Abang kakak sekalian, jadi bila kita tengok orang baru kita ada perasaan. Sebab tu dalam hidup Nabi suruh kita banyak bergaul dengan orang miskin dan anak yatim, supaya hati kita bersih, supaya hati kita belajar. Tak payah jadi miskin. Islam tak suruh kita miskin pun. Tapi dalam hidup ni kita kena banyak cari orang miskin, anak yatim. Anak-anak selalu tanya, ayah apa tu kaya? Kawan saya kata pistol saya lagi murah daripada pistol dia. Bapak dia orang kaya ya ayah, kan? Ayah handphone saya lagi murah pada handphone kawan saya. Mana kalau handphone tu orang kaya ya ayah? Ayah kereta saya lebih murah pada kereta orang tu. Saya orang miskin, dia kaya. Tak nak. Kaya ni kalau kita ada 1 roti, kita ada 3 adik-beradik, kita boleh kongsi. Tapi kalau kita ada 1 almari roti, simpan almari sampai busuk, tak nak bagi orang makan, tu miskin. Kaya ni jalan tepi jalan, tengok orang miskin nangis, air mata mengalir. Saya selalu jumpa orang kaya begitu. Orang kaya bang, dia tengok budak-budak tepi jalan nangis. Saya cerita begini baru cakap, orang kaya-kaya tu semua nangis. Itu orang kaya. Dia dengar tu nangis, dia tak tahan dengar. Saya tanya dia minta pendapat, dia dah nangis dah bang. Dia nangis kuat-kuat sebab dia kaya kat sini. Dia kaya kat sini. Memang ada yang sadar, dia bodoh, dia tak pandai, dia tak kerja. Tapi kita yang pandai, yang cerdik, yang berilmu, kita yang hebat, banyak belajar ni, apa kita buat untuk bantu dia? Kita dakwah dia, kita bantu dia, kita bimbing dia, kita bawa dia dekat dengan Allah. Jadi kaya tu apa sebenarnya? Kaya ni abang kakak, bila kita belajar mensyukuri apa yang kita miliki dalam hidup dan kita terima apa yang terjadi. Ada orang selalu kait bahagia, gembira ni bila mesti banyak duit, kaya. Betul abang kakak, tak salah langsung. Saya pun nak begitu. Tapi sebenarnya apa dia? Sebenarnya dulu kita makan sepinggan, makan dengan mak ada kat sebelah. Tak cukup, satu keluarga makan sepinggan. Tuan-puan orang lama-lama lagi susah-susah, nasi pun tak jumpa makan ubi saya tak adalah macam tu, makan dengan pinggan, bukan nasi. Tapi sepinggan tak cukup. Mak saya kata tak apalah, mak tak nak makan. Ayah saya pun sampai sekarang kalau makan tak apalah, bapa tak suka. Jangan tanya, kalau tanya memang dia tak nak makan. Pelawa lah apa pun tak nak, dia kena suap terus. Kalau suap habis, satu pinggan tu pun habis. Ayam tu jangan tanya, ayah nak tak, memang terus suapkan, baru dia ambil. Sebab dia dah terbiasa dah. Ayah nak ayam, bapak saya garang, cuba ulu kat ayah mak dia dulu. Makan mak, mak tak nak, tak payah bazir-bazir, tak payah, ayah dulu. Bagi makan tak nak. Tapi kalau suap habis ayam tu bang. Sebab dia dah terbiasa mengalah. Dia memang selalu berkorban tu anak-anak. Tak apalah, digeling, makan ya. Mana ada orang tak nak makan bang, kakak? Semua bagi, semua tak nak. Sebab tu dengan ayah mak ni jangan pelawa dia makan. Suap je mak ayah makan. Suap dia, letak kat pinggan dia, terus letak, jangan tanya. Sebab abang kakak sekalian, kita makan oleh demak. Sekarang kita makan daripada sini sampai belakang orang hidang makan. Kambing atas meja. Kambing tu kangkang atas meja, seram juga kan? 3 ekor, peha besar atas meja. Nasi satu meja tu, nasi Arab bertabur atas meja. Tapi mak kita dah tak ada. Mana lagi best makan mak? Dulu sepinggan dengan mak, lauk pun tak ada. Sekarang makan satu meja, mak tu dah tak ada. Jadi apa sebenarnya kaya bang? Dulu balik kampung, bilik pun tak ada, tidur kat ruang tamu. Kecil tidur ruang tamu. Bilik air pun satu, beratur 2-3 jam masuk bilik air. Dua adik ramai, adik saya 12. Sekarang balik kampung dah ada duit buat bilik supaya tak bergaduh. Bilik masing-masing ada tandas dalam bilik, senang tu jaga aurat niatnya. Tapi mak dah tak ada. Sama lagi tak nilai rumah tu.
Rumah tu sama tak nilai dia. Adik-beradik pun jangan-jangan nak balik dah. Mak ayah dah tak ada. Walaupun rumah tu besar bang, apa heran? Wah, rumah besar kena tinggal. Tahu tak sebab apa kena tinggal? Dah tak ada mak, dah tak ada ayah kat rumah tu. Jadi apa sebenarnya kaya? Kaya ni mensyukuri apa yang kita ada. Tuan-tuan, adik-adik, abang, kakak, apa yang kita ada dalam hidup ni kita syukur, kita syukuri. Terima kasih ke Allah atas nikmat yang diberi pada kita. Dan apa nikmat yang paling besar sekali dalam dunia ni? Apa nikmat paling besar? Bila kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang mengatasi segala nikmat. Lebih mahal pada duit, daripada rumah, daripada segala-galanya. Paling mahal dalam dunia dapat mengenal Allah SWT. Semua nabi-nabi yang Allah sayang dihantar untuk tujuan ini. Nombor satu, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semua nabi-nabi menyeru kepada abdikan diri kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan apapun. Semua nabi-nabi dah. Ayat ni diulang banyak kali dalam Quran. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semua nabi-nabi mengajak manusia kepada beriman kepada Allah.